kabur. Jadi tafsiran ini telah mungkin berubah akibat pembangunan yang ada sekarang. Tafsiran air bersih ini mungkin dah berubah dari segi perubahan iklim. Jadi maksud saya di sini, saya nak ingin Kementerian maklum kepada kita, Dewan Yang Mulia ini, kerana perubahan tafsiran maksud air bersih ini akan memberi implikasi kepada cara mana dan desak macam mana kita nak membantu rakyat untuk menikmati apa yang kita katakan air bersih. Jadi tolong Timbalan Menteri menyatakan apa maksud air bersih yang sebenarnya dalam konteks kita sekarang. Ya, terima kasih Yang Berhormat Senator. Maksud air bersih ini jelaslah, bersihlah. Dia tidak kotor, bukan terawat. Saya tahu apa yang nak ditimbulkan oleh Yang Berhormat Senator. Sebab air terawat ni, Tuan Datuk Yang Di-Pertua, adalah kita hanya dapat membekalkan air terawat kalau punca air itu sudah dirawat melalui loji yang telah dibina. Dan dengan sistem retikulasi, sesungguhnya memang air itu air terawat. Tapi di mana-mana tempat yang begitu jauh di pedalaman, kebanyakannya di Sarawak dan Sabah dan juga ada di Semenanjung, kita buat masa sekarang perlu bergantung kepada hanya mendapat air bersih yang kita gunakan gravity fed water supply system ataupun tube well yang kita panggil dia sebagai alternatif. Punca dia alternatif untuk kita menunggu sampai bila kita dapat memberi bekalan air terawat. Jadi saya tahu oleh kerana sekarang di Sarawak aktiviti pembalakan di Sabah juga dan aktiviti peladangan, banyak punca-punca air sumber untuk yang dibekalkan kepada kampung-kampung di luar bandar sudah tercemar. Jadi ia membangkitkan isu adakah air itu berkala air bersih atau tidak, ya Senator. Jadi Kementerian Kebudayan Luar Bandar sangat tahu sangat akan masalah ini dan kami sentiasa merancang ataupun ada perancangan supaya dipercepatkan lagi air terawat dibekalkan kepada kampung-kampung yang jauh di pedalaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan seterusnya, Datuk Lim Nyet Yun. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan ke-6. Silakan, Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Di-Pertua, sistem MySikap dibangunkan menerusi projek pembangunan semula sistem pengkomputeran Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ singkatannya bagi menggantikan sistem sikap yang telah digunakan sejak tahun 1992. Pada peringkat national rollout mulai 1 November 2013, prestasi sistem MySikap amat perlahan dan mengganggu proses urus niaga. Hasil siasatan awal mendapati kapasiti mainframe di JPJ tidak dapat menyokong transaksi MySikap kerana mainframe jenis IBM Z10 sedia ada yang berkapasiti 415 MIPS ataupun million instruction per second, tidak berupaya menampung pelbagai urus niaga JPJ dalam bilangan yang tinggi. Sebagai penyelesaian interim, JPJ telah menggunakan pakai mainframe daripada syarikat Hitech Padu iaitu jenis Z1196 dengan kapasiti 1124 MIPS. Walau bagaimanapun bagi menyelesaikan penyelesaian jangka panjang pula, pihak JPJ sedang dalam proses memohon peruntukan bagi perolehan mainframe baru iaitu jenis IBM Z12 dengan kapasiti 1746 MIPS.
Keperluan untuk menambah kapasiti MIPS ini adalah mengambil kira peningkatan urus niaga yang berganda dan pertambahan skop baru bagi pelaksanaan program-program JPJ seperti pelaksanaan lesen memandu bentuk baru bersekuriti tinggi dan My Identity yang dibangunkan oleh pihak mampu Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, Datuk Lim Nget Yun. Terima kasih. Terima kasih kepada jawapan daripada Menteri. Dengan cara baru itu, sudahkah situasi ada berubah? Dan kalau tidak, kenapa? Dan kenapa sebelum permulaan implement MySikap, kenapa tidak semua sudah selesai baru implement? Sebab yang ini selalu kita nampak kelemahan kementerian itu. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi Yang Dipertua, mengenai kelemahan dalam proses ini sebenarnya ialah apabila satu migration, perpindahan daripada sistem lama yang dibangunkan pada tahun 1992 kepada sistem yang baru, dianya berlaku terlalu banyak, load dia terlalu banyak. Jadi oleh kerana migration ni dianya mengambil masa untuk sistem itu bergerak dengan baik dan cepat. Tetapi setelah 3 bulan ianya berjalan, maka sistem ini sekarang sudah mula lancar, dan hari ini sistem MySikap ini dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah kepada orang ramai. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, silakan, Mak. Tuan. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Saya mengucapkan tahniah kerana telah menaik taraf sistem informasi kenderaan dan pemandu ini sikap kepada aplikasi MySikap. Soalan tambahan saya, Yang Mak Menteri, apakah langkah JPJ dalam mengatasi masalah teknikal dan kebolehan atau kecekapan kaki tangan bagi melicinkan operasi MySikap? Apakah langkah JPJ bagi mempertingkatkan perkhidmatan secara dalam talian termasuk memperkenalkan pelbagai produk di bawah sistem MySikap bagi kemudahan pengguna? Dan apakah MySikap mempunyai rekod seramai 210 daripada 4,628 pemandu kenderaan berat positif dadah yang diperiksa dalam 64 operasi bersepadu JPJ dan agensi anti dadah kebangsaan, dan apakah tindakan yang diambil bagi mengelakkan kemalangan berpunca pemandu di bawah pengaruh dadah? Terima kasih, Tuan. Silakan, Mak Menteri. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, mengenai pergerakan untuk melancarkan program MySikap ini, pihak JPJ telah membuat beberapa pendekatan dengan mewujudkan kios-kios di Ibu Pejabat JPJ dan juga menambah pusat-pusat untuk memberi khidmat kepada rakyat. Dan sebagai contoh, di Kuala Lumpur kita tambah satu kios di Maju Junction, dan seterusnya kita juga telah pakai sistem MyEG, di mana pelanggan-pelanggan masyarakat boleh menggunakan talian online untuk membuat urusan dengan JPJ. Begitu juga dengan urusan di pejabat-pejabat pos. Maka pihak JPJ akan terus meningkatkan sistem penyampaian ini dengan mewujudkan ruang-ruang baru untuk rakyat mendapat akses terus dengan perkhidmatan JPJ.
Seterusnya mengenai soalan yang kedua, mengenai pemandu. Memang hari ini terdapat masalah dengan pemandu-pemandu bas. Pihak JPJ sedang merangka untuk memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru termasuk meningkatkan penguatkuasaan. Dan insya-Allah petang nanti saya akan mengadakan satu mesyuarat khusus mengenai pemandu bas dan juga mengenai keselamatan jalan raya. Saya akan mengumumkan pendekatan-pendekatan baru petang nanti. Terima kasih. Baiklah. Soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Datuk Haji Saad bin Haji Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Ketua, soalan saya nombor 7. Tunggu dulu Menteri. Saya ingin memberitahu Dewan ini bahawa bagi soalan 7 dan mungkin juga nanti soalan nombor 10, Yang Berhormat Menteri dalam negeri tidak dapat hadir untuk menjawab soalan ini pagi ini kerana ada perkara yang amat penting di mana kehadiran Yang Berhormat Menteri ini amat-amat diperlukan. Perkara ini telah pun diberitahu kepada Yang Dipertua pagi ini tadi dan telah dibincangkan dan dipersetujui. Oleh itu, Yang Dipertua juga telah bersetuju supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan menjawab soalan 7 dan juga mungkin nombor 10 nanti. Silakan Mak Menteri. Datuk Yang Dipertua, operasi penguatkuasaan parti ataupun pendatang tanpa izin dijalankan secara berterusan di seluruh negara. Kerajaan telah melancarkan operasi bersepadu fasa 1 dan fasa 2 yang diterajui oleh Jabatan Immigration bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan yang lain, iaitu seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, pihak berkuasa tempatan, unit pencegah penyeludupan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan beberapa agensi lain yang berkenaan. Mengenai pendatang tanpa izin yang bekerja di pusat-pusat hiburan, pihak kerajaan telah tidak mengeluarkan permit kerja untuk di pusat-pusat hiburan. Sepanjang dalam operasi fasa 2, sebanyak 44 operasi telah dijalankan di pusat-pusat hiburan termasuk rumah urut dan juga perjudian, yang mana seramai 251 pendatang tanpa izin ini telah ditangkap, termasuk juga 18 orang majikannya. Seterusnya, operasi penguatkuasaan tersebut juga telah berjaya mengurangkan jumlah keberadaan pendatang tanpa izin dalam negara. Bagi tempoh 1 September 2013 hingga 20 Januari 2014, iaitu melalui operasi bersepadu fasa 1, sebanyak 2,405 operasi telah diadakan di pelbagai lokasi di seluruh negara, seperti rumah kongsi, premis perniagaan, restoran, pusat hiburan, tapak pembinaan dan kilang. 56,044 orang warga negara asing telah diperiksa dan seramai 17,455 orang parti pelbagai warga negara telah ditangkap atas pelbagai kesalahan, dan juga termasuk 234 orang majikan juga turut ditangkap. Bagi tempoh 21 Januari 2014 hingga 1 April 2014, operasi bersepadu fasa 2, bilangan operasi yang telah dijalankan di seluruh negara adalah sebanyak 1,424. Bilangan anggota operasi pelbagai agensi penguatkuasaan yang terlibat adalah seramai 15,818 orang. Daripada operasi yang dijalankan, seramai 31,999 orang telah diperiksa, yang membawa kepada 9,214 parti ditangkap dan juga 124
5 orang majikan juga ditangkap. Operasi bersepadu juga memburu parti-parti secara besar-besaran. Ini dijalankan secara berterusan bagi mengurangkan lagi jumlah keberadaan pendatang tanpa izin ini ataupun parti dengan menguatkuasakan Akta Imigresen Malaysia 1959 dan 1963, Akta Pasport 1966, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963, Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Namun begitu, masalah kehadiran parti ini tidak dapat dibendung sepenuhnya dalam tempoh yang singkat. Kementerian telah mengambil tindakan lain termasuk memberikan kesedaran kepada majikan agar tidak menggaji parti dan menasihati masyarakat agar memainkan peranan dalam usaha untuk mengesan dan melaporkan keberadaan parti dalam persekitaran mereka. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan, silakan Yang Berhormat Datuk Haji Saad. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diperjelaskan. Kita melihat hari ini di mana beberapa operasi telah pun dijalankan dengan secara yang serius, tetapi apa yang kita lihat dan kita nampak masih ramai lagi pendatang-pendatang tanpa izin yang bekerja, terutamanya di dalam kelab-kelab hiburan, iaitu di bandar-bandar besar yang berada di dalam negara kita. Soalan saya tadi tidak dijawab oleh Timbalan Menteri. Saya tanya tadi, adakah ada hasrat kerajaan untuk mempermitkan pekerja-pekerja terutamanya di kawasan di kelab-kelab malam ini supaya dipermitkan, kerana dengan cara ini kita dapat memantau mereka. Kalau tidak, setiap minggu kita melihat ada saja tangkapan dan ianya diwar-warkan di dalam televisyen. Dan saya ingat sebagai sebuah negara Islam adalah tidak baik kalau perkara itu kita war-warkan di media-media massa. Oleh itu saya melihat bahawa Cukup, Tuan Mat. Soalan, terus kepada soalan. soalan saya ialah kita mencadangkan kepada kerajaan supaya mempermitkan pekerja-pekerja di kelab malam ini supaya mereka ini dapat dipantau dan dikawal, sekaligus kita dapat menolak kemungkinan ada sindiket-sindiket yang sengaja memperdagangkan mereka-mereka ini untuk bekerja di kelab-kelab malam. Cukup, ya. Terima kasih. Dan terima kasih. Silakan, Pak Menteri. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman untuk pekerjaan di kelab-kelab malam ataupun di pusat hiburan, kita tidak mengeluarkan permit untuk bekerja di pusat-pusat hiburan. Yang kita keluarkan kebanyakan untuk pembinaan, untuk perladangan dan juga untuk pembantu rumah. Seperti saya sebutkan tadi bahawa operasi 6P, iaitu operasi yang telah dijalankan sehingga 2013, iaitu 6P ini maknanya pendaftaran, pemutihan, pengampunan dan seterusnya, pemantauan, penguatkuasaan, pengusiran. Jadi maknanya dalam operasi ini pihak kerajaan telah memberi ruang untuk mendaftarkan pendatang tanpa izin dengan sah. Jadi sebab itu kita minta semasa operasi ini semua majikan dapat mendaftarkan pendatang-pendatang tanpa izin dalam program 6P. Tetapi ramai juga yang tidak mengambil kesempatan itu, dan maka sebab itu kerajaan menjalankan operasi bersepadu fasa 1 dan fasa 2 untuk mengambil tindakan yang engkar dengan
Kemudian dia pergi. Engkar dengan keputusan kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan yang kedua, silakan ya, Yang Berhormat yang baru ni, MCA, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan, sudah Menteri menjawab pelbagai operasi dilakukan untuk menangkap parti-parti ini, tetapi seperti mana soalan tadi, walaupun pelbagai operasi dilakukan, tetapi nampaknya parti-parti ini masih lagi banyak di pusat-pusat hiburan ataupun di kawasan-kawasan perniagaan, premis perniagaan. Dia macam cendawan tembus selepas hujan. Masih ramai lagi yang berlingkaran kalau kita pergi ke mana-mana tempat kawasan, contohnya di Kuala Lumpur. Melayang-layang parti-parti ini, tetapi operasi masih dilakukan. Sama ada kementerian mengambil satu tindakan yang mengintegrasikan semua jabatan supaya penangkapan itu selepas dilakukan akan menghantar mereka pulang ke tanah air mereka, ataupun mereka boleh kembali semula kepada tempat-tempat kerja, dan premis perniagaan itu masih boleh beroperasi walaupun selepas diserbu. Sekian. Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai parti yang telah ditahan, biasanya kita akan dakwa dan kita akan hantar balik melalui majikan dan juga kedutaan. Dan untuk makluman, kita juga menahan parti-parti ini dalam depo-depo dalam negara kita. Setakat hari ini, keseluruhan tahanan parti ini adalah lebih kurang 14,449. Jadi ini menunggu sama ada perbicaraan ataupun menunggu untuk dihantar balik. Dan dalam penghantaran balik, biasanya kerajaan akan berunding dengan pihak majikan dan juga pihak kedutaan bagi menghantar balik parti-parti ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Pertanyaan yang nombor 8, Yang Berhormat Barudin ada, nampak dia tak ada tu, dan saya tidak terima apa-apa berita daripada beliau, dan saya nak beritahu semua ahli Yang Berhormat kalau soalan ada mesti berada dalam Dewan masa yang ditetapkan. Oleh kerana dia tak ada, pihak menteri pun ada. Terima kasih. Tapi kerana prinsip itu nampak, jadi saya nak beritahu semua ahli Yang Berhormat, apabila soalan ada, Yang Berhormat mesti duduk dalam Dewan untuk apa ni. Dan seterusnya saya pergi ke pertanyaan yang nombor 9, Yang Puan Nurliza binti Abdul Rahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya kemukakan soalan nombor 9. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Puan Nurliza, Puan Senator. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memberi perhatian kepada semua sekolah di dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengambil inisiatif untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum dengan menggalakkan ibu bapa daripada kaum bukan Melayu mendaftarkan anak mereka bersekolah di sekolah kebangsaan dengan memperkasakan lagi sekolah kebangsaan. Pada masa yang sama, kurikulum dan program-program pendidikan yang menjurus ke arah perpaduan kaum di Malaysia seperti Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan ataupun dengan nama ringkas diberi RIMUP terus diberi penekanan. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Malaysia tidak akan menghalang pengoperasian sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil mengikut peraturan dan syarat-syarat Kementerian Pendidikan Malaysia yang sedia ada bagi memenuhi keperluan kaum Cina dan India di negara ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat. Soal tambahan pertama, silakan Yang Berhormat Nurliza. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawab. Cuma kalau kita lihat sejak kebelakangan ni, isu perkauman ni sering dimainkan oleh pihak-pihak yang tertentu, dan saya rasa ianya akan memberi sedikit kesan kepada perpaduan dalam jangka masa panjang. Jadi soalan saya kepada kementerian, adakah
sekolah aliran vernacular ni diamalkan di mana-mana negara dalam dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan tahniah juga kepada kementerian mengenai program rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang kita namakan REMUP tadi. Saya rasa ini adalah satu usaha yang bagus. Cuma apakah keberkesanan program REMUP ni yang diperkenalkan dalam usaha memupukkan perpaduan antar kaum? Dan yang terakhir saya ingin bertanya, kalau kita lihat sejak akhir ni, bila berlaku banyak pilihan raya kecil di beberapa tempat, selalunya banyak demand dengan izin yang diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk sekolah-sekolah jenis khas ni, vernacular. Dan ada kalanya sekolah-sekolah ini dengan bantuan kerajaan, dengan bantuan dari pendema, menjadikan sekolah-sekolah ini lebih canggih daripada sekolah-sekolah kerajaan. Ada kalanya bilik-bilik pembelajaran mereka juga berhawa dingin. Jadi saya rasa patutkah ini digalakkan atau apakah tindakan kerajaan untuk membendung supaya sekolah kerajaan dilihat lebih efektif? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Puan Nurliza. Soalannya memang baik. Ditanya pun cara begitu berhemah. Terima kasih. Untuk menjawab soalan pertama, sama ada di mana-mana dunia lain ada tak sekolah vernacular ini, jawapannya secara ringkas tidak ada. Malaysia merupakan salah satu negara di dunia ini yang memberi ruang dan peluang kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan juga latar belakang mereka, kerana sejarah negara kita berdasarkan kepada dasar-dasar pendidikan yang sedia ada memberi ruang dan peluang kepada SJKC dan juga SJKT ditubuhkan, dan kerajaan akan terus menyalurkan bantuan. Dan maklumatnya, di dalam kurikulum pembelajaran kita tidak sama sekali memberi perbezaan. Kurikulum pembelajaran di semua sekolah ini, kebangsaan, SJKC dan juga SJKT, menerapkan nilai-nilai yang dapat memberi persatuan ataupun dapat membawa rakyat Malaysia bersama. Kita tidak ada percanggahan. Malah kurikulum di sana khasnya dalam bilik darjah. Contoh, kurikulum bilik darjah memberi penekanan kepada pembelajaran moral, pendidikan Islam dan civic, yang mana menerapi nilai-nilai perpaduan. Ini kita amalkan. Bagi soalan yang kedua, rancangan integrasi murid untuk perpaduan atau REMUP ini dilaksana bagi memupuk interaksi yang lebih kukuh di antara murid dan dari jenis sekolah yang berlainan. Program ini khususnya disasarkan kepada sekolah yang mempunyai populasi murid yang homogen. Matlamat program ini adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang mempunyai identiti nasional yang kukuh serta dapat menerima dan menghormati mengurus kepelbagaian. Ini hasrat REMUP. Untuk maklumat yang berhormat, untuk tahun 2014 tahun ini 60% sekolah yang berada dalam kelompok ataupun 2,398 sekolah yang akan terlibat dalam aktiviti perpaduan melalui program Rakan Perpaduan, dan sebanyak 4.7 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk pelaksanaan program ini. Selain daripada peringkat kelompok ini, Kementerian Perpaduan, Kementerian Pendidikan juga akan melaksanakan di peringkat kebangsaan melibatkan 250 orang pelajar, dan kemuncak program ini akan melibatkan lebih kurang 3,000 orang murid pelbagai kaum dalam perhimpunan perpaduan kebangsaan. Ini di antara intipatinya bagaimana program REMUP ini dijalankan. Dan soalan ketiga tentang keperluan. Ada kalanya pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah masing-masing mengambil inisiatif tersendiri, dan kita tidak melarang. Kita nampak sekolah kerajaan, walaupun sekolah swasta atau sekolah kerajaan, bantuan modal dan sebagainya, Persatuan Ibu Bapa Guru memainkan peranan yang sangat penting, dan mereka, kita tidak akan menghalang. Sekiranya mereka mempunyai keupayaan, mereka boleh melakukan perkara yang terbaik untuk kemudian membantu kementerian untuk melaksanakan program-program seumpama itu. Tapi pada masa yang sama, mereka juga harus mengikut garis panduan yang telah kita sediakan. Mereka tidak boleh sewenang-wenangnya mewujudkan keperluan-keperluan di sekolah tanpa mendapat keperluan ataupun persetujuan daripada PPD, JPN dan kementerian. Itu saja. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih, Tan Sri. Ya, Muhammad Ahmad Yusof. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Masyarakat Malaysia telah pun menerima
tentang kewujudan sekolah vernacular di peringkat sekolah rendah. Kita ada SJKC, Cina dan juga Tamil. Tetapi pada masa yang sama juga ya, saya dapat melihat kerajaan dari semasa ke semasa, khususnya Kementerian Pendidikan, meluluskan juga penubuhan sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Soalan saya ya, berapakah jumlah sekolah menengah jenis kebangsaan Cina yang sudah diwujudkan atau diluluskan dan telah pun beroperasi? Satu daripadanya di kampung saya pun ada. Sekolah menengah jenis kebangsaan Cina Pehua, Sungai Mati, Ledang, Johor. Kedua, apakah rasionalnya meluluskan penubuhan sekolah-sekolah menengah jenis kebangsaan Cina ini? Sedangkan yang berhormat tadi, kita tahu ini sudah terkeluar daripada mainstream education system kita. Murid daripada sekolah rendah SJKC masuk sekolah menengah jenis kebangsaan Cina swasta. Kemana mereka pergi nanti? Ketiga, berkaitan perkara yang sama. Apakah bentuk pemantauan yang dibuat atau dilakukan oleh Kementerian Pendidikan terhadap sekolah menengah jenis kebangsaan Cina yang telah beroperasi ini, supaya dia tidak lari daripada mainstream education system? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Mak Tan Sri Yang Ditua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Ahmad Yusof atas soalan tersebut. Memang tidak dapat dinafikan pendidikan sekolah vernacular telah diterima oleh semua rakyat Malaysia, merupakan salah satu aliran pendidikan negara kita. Tentang jumlah belum jelas ke? Dia jawab dulu, Mat. Ya, habis Boleh. jawab tu kan. Bukan, saya satu ayat yang membuat menteri itu tadi telah diterima oleh semua masyarakat Malaysia. Ini suatu ayat yang misleading. Banyak dari sehari ke sehari bantahan disuarakan. Saya teringat 4-5 tahun yang lalu yang sekarang Datuk Zahid Hamidi merujuk kepada sekolah ini sebagai sekolah yang cacar marbah. Dan untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan ini telah diterima oleh seluruh rakyat Malaysia, ini adalah suatu yang amat mengelirukan dan misleading. Dan saya rasa dalam Dewan yang mulia ini kita harus menjaga supaya tidak ada ayat-ayat yang misleading seperti itu. Terima kasih. Tan Sri Speaker, yang pertamanya ahli berhormat tidak mengikut peraturan mesyuarat. Saya berdiri, tak beri ruang. Tan Sri pun ini tak dibenarkan ya semasa soal jawab. Yang kedua, saya tidak akan menarik balik kerana itu hakikat. Kalau tak terima pendapat saya, itu pulang kepada Yang Berhormat. Saya akan teruskan dengan jawapan saya. Silakan, ya, Mat. Atas soalan jumlah SMJKC yang ada, maklumat terperinci saya tidak ada bersama saya sekarang. Akan saya berikan maklumat terperinci kepada Yang Berhormat. Jenis pemantauan, Kementerian melalui Jabatan Pendidikan Negeri PPD akan memantau segala gerak kerja dan juga aktiviti-aktiviti sekolah ini dari masa ke semasa, dan sekiranya mereka melakukan apa-apa di luar bidang pengajaran dan pembelajaran, PPD dan juga JPN boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih, Muhammad. Setakat itu sajalah soalan-soalan lisan yang perlu kita selesaikan pada hari ini. Sekarang saya terus semula kepada perbahasan yang perlu kita sambung. Silakan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ucapan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Hajah Khairiah untuk berbahas. Ada yang masih belum selesai ke semalam? Maaf Tan Sri, saya belum habis lagi. Belum habis lagi? Ya. Okey, minta maaf. Kalau begitu saya silakan Yang Berhormat sambung sehingga selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Ditua kerana izinkan saya untuk menyambung ucapan semalam. Tan Sri Yang Ditua, saya ingin menyentuh berhubung dengan pertanian,
Tuanku, dalam titah baginda turut menyentuh berhubung dengan kepentingan menjamin bekalan makanan melalui kecekapan dan produktiviti. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyentuh berhubung dengan program ladang kontrak yang telah dilaksanakan semenjak 2006 lagi dengan jaminan pembelian hasil pertanian dari ladang ini oleh farma. Saya ingin mendapat penjelasan berapakah keluasan program ladang kontrak ini dan bilangan petani yang terlibat di seluruh negara termasuk di negeri Terengganu, serta nyatakan jenis tanaman yang dihasilkan serta agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan industri asas tani yang terlibat bagi menjayakan program ini. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan jumlah pengeluaran dan nilainya dari tempoh 2010 sehingga 2014. Saya turut ingin mendapatkan penjelasan Tan Sri Yang Ketua, apakah langkah-langkah bagi memperkukuhkan program ladang kontrak ini termasuk membuka ladang baru. Adakah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani berhasrat membuka ladang kontrak di Terengganu khususnya di daerah Marang? Selain itu, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah kerajaan bercadang memperluaskan program jaminan pembelian hasil pertanian ini dari bukan sahaja dari petani yang mengikuti program ladang rakyat tetapi juga petani-petani lain. Tan Sri Yang Tua, saya ingin menyentuh berhubung dengan aktiviti perikanan di daerah Marang Terengganu yang menjadi nadi kepada 1,551 orang nelayan berdaftar dan 300 hingga 400 orang nelayan tidak berdaftar serta 175 penternak. Terdapat juga 54 orang usahawan yang terlibat sebagai pengusaha memproses hasil perikanan. Baru-baru ini kerajaan telah melancarkan jihad memerangi dan membenteras orang tengah di kalangan nelayan. Ramai di kalangan nelayan ini terpaksa menjual ikan-ikan mereka kepada orang tengah yang terdiri dari toke-toke dan pemborong kerana terikat dengan pinjaman, kemudahan dan sebagainya yang disediakan. Oleh itu, toke-toke dan pemborong ini menetapkan harga yang rendah bagi hasil tangkapan. Saya ingin mendapatkan penjelasan apakah kerajaan ada menyediakan bantuan atau pinjaman atau kemudahan dan sebagainya kepada golongan nelayan ini sebagai mana orang tengah atau toke-toke ini bagi membebaskan nelayan-nelayan ini dari orang tengah atau toke-toke supaya mereka dapat bebas menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih berpatutan, terutamanya di tempat-tempat pendaratan ikan. Tan Sri Yang Tua, baginda tuanku juga turut bertitah berhubung dengan komitmen kerajaan untuk memastikan sistem pengangkutan yang cekap. Berhubung dengan sistem pengangkutan darat ini, saya ingin menyentuh berhubung Hentian Putra Kuala Lumpur yang menjadi stesen atau terminal bagi perkhidmatan bas ekspres ke Pantai Timur, khususnya ke Terengganu dan Kelantan. Kemudahan yang ada di Hentian Putra amat terhad dan tidak memberikan keselesaan kepada pengguna terminal ini. Saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan berhubung dengan cadangan kerajaan membina stesen atau terminal bas ekspres yang baru ke Pantai Timur seperti Terminal Bersatu Selatan TBS dan Pudu Sentral bagi menggantikan Hentian Putra, memandangkan bilangan bas dan penumpang yang telah meningkat ke Pantai Timur serta bagi memberikan kemudahan dan keselesaan penumpang. Buat sementara ini, saya minta pemilik Hentian Putra meningkatkan segala kemudahan yang ada bagi keselesaan pengguna. Saya ingin menyentuh Kementerian Dalam Negeri khususnya PDRM dalam mengendalikan kes rogol, khususnya kes rogol bawah umur. Saya ingin menyentuh berhubung dengan isu kes rogol bawah umur khususnya yang berusia 16 tahun ke bawah di seluruh negara yang seramai 1,550 mangsa bagi tahun 2012 dan seramai 1,424 mangsa bagi tahun 2013.
Walaupun jumlahnya menurun, namun amat membimbangkan kerana hampir 90% mangsa adalah kanak-kanak berusia 13 hingga 16 tahun dan tambahan pula hanya satu sahaja kes yang dilaporkan bagi setiap 10 kes. Saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan apakah langkah berkesan yang diambil kerajaan dan pihak polis bagi membentuk kes berkenaan, bagi membendung kes berkenaan. Selain itu, saya ingin mendapat penjelasan berhubung dakwaan bahawa berlaku kelemahan dari segi penguatkuasaan undang-undang. Umpamanya tahun 2009, dari 3,600 kes, hanya 162 kes. Panjang lagi, Yang Amat. Dalam 10 minit. Semalam Yang Amat dah bercakap agaknya lebih kurang lama juga. Sekarang ni cuba Yang Amat ringkas sikit. InsyaAllah, Tan Sri. Umpamanya tahun 2009 dari 3,600 kes hingga 162 kes sahaja yang telah dikenakan hukuman. Saya ingin penjelasan apakah langkah kerajaan bagi mengatasi kelemahan dari segi penguatkuasaan undang-undang ini. Berhubung dengan kes rogol kanak-kanak yang majoriti atau lebih 90% mangsa jenayah rogol adalah bawah umur, terutamanya pelajar, yang akan menyebabkan masa hadapan mereka gelap, termasuk tidak meneruskan persekolahan. Jenayah ini juga memberi kesan yang mendalam terhadap mangsa dan keluarga mangsa. Lebih menyedihkan, jenayah ini kebanyakannya dilakukan secara berkumpulan dan kebiasaannya melibatkan pengaruh dadah dan alkohol. Saya mencadangkan di Dewan Yang Mulia ini agar kerajaan mengkaji Seksyen 376/2/D dan -E Kanun Keseksaan supaya digantikan dengan hukuman mandatori penjara minimum 10 tahun dan sebatan rotang sekurang-kurang 10 sebatan dikenakan ke atas pesalah jenayah ini, rogol ini. Ini adalah disebabkan dan memandangkan undang-undang telah pun mengiktiraf hubungan seks dan dengan kanak-kanak berumur di antara 12 ke 16 tahun adalah jenayah dan mengenakan hukuman yang lebih setimpal dengan prinsip pencegahan, pembalasan hukuman, penghindaran, pemulihan dan penyembuhan dikenakan bagi membendung jenayah kes rogol jenayah remaja bawah umur ini. Selain itu, memandangkan kes rogol bawah umur ini juga disebabkan penglibatan remaja dalam alkohol dan dadah. Saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan dan PDRM langkah yang diambil bagi membendung gejala penglibatan remaja dengan dadah dan alkohol. Dan Seri Yang Tua, saya juga ingin menyentuh berhubung dengan sektor kesihatan. Tuanku dan titah baginda menyentuh berhubung dengan komitmen berterusan kerajaan untuk mengutamakan taraf kesihatan rakyat dan menyediakan perkhidmatan rawatan dan perubatan dan kesihatan yang berkualiti bagi kos yang berpatutan, termasuk mewujudkan lebih banyak klinik satu Malaysia. Saya ingin mendapatkan penjelasan kerajaan bilangan klinik satu Malaysia yang telah diwujudkan seluruh negara setakat 2013 dan kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan bagi mewujudkan klinik satu Malaysia ini. Ya Amat, cukup Ya Amat. Sebelum saya mengakhiri, Tan Sri Ketua, akhirnya saya ingin menyatakan keyakinan bahawa Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tuan Abdul Razak akan memajukan negara untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Buktinya, projek-projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-10 RMK 10 telah mencapai kadar pelaksanaan 96.7%. Tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional. Segalanya telah diusahakan oleh kerajaan, telah dilakukan dengan tulus dan ikhlas untuk membina negara bangsa tercinta, memastikan keharmonian dan keamanan sentiasa terpelihara. Setiap warga negara telah diberikan peluang untuk memajukan diri tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Malah setiap rakyat terbela dan tidak dipinggirkan dalam arus pembangunan. Sesungguhnya kitalah penentu generasi Malaysia masa hadapan. Generasi satu Malaysia mungkin membina negara maju berpendapatan tinggi. Sebelum saya mengundur, Tan Sri izinkan saya membaca dua pantun. Indah nyiur di hujung tanjung, buat santapan Datuk Bahaman. Tuanku ibarat tempat berpayung, menaungi negara dalam keamanan. Datuk Bahaman pejuang dahulu untuk keturunan sepanjang zaman.
Titah duli tuanku, rakyat terharu, mohon ahli dewan berbenakan kemakmuran. Dengan ini saya mohon menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Hormat. Kerana satu perkara yang penting, kerana soal keadaan, saya kena bagi prioriti kepada Yang Hormat Hajah Khairiah. Selepas itu Datuk Chin Supin, ya. Silakan Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berucap dalam perbahasan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada kali ini. Dan saya mungkin tidak akan bercakap panjang, cuma menjurus kepada beberapa poin yang telah saya kemukakan di sini, yang telah saya tuliskan di sini. Poin saya yang pertama iaitu berkenaan apa yang telah disentuh oleh Menteri kemarin berkenaan dengan Malaysia sebagai sebuah hub muzik antarabangsa. Jadi isu ini mungkin agak panjang. Saya sorot terlebih dahulu beberapa kronologi yang telah berlaku tahun ini. Pertamanya berkenaan dengan Future Music Festival Asia yang telah diadakan pada 15 hingga 16 Mac 2013 di Sepang International Circuit KL. Sebenarnya sebelum Future Music Festival Asia yang tahun ini dilaksanakan, sebenarnya tahun lepas pada tahun 2013 telah pun diadakan. Dan pada tahun lepas pengunjung yang telah berjaya ditarik adalah seramai 25,000 orang, manakala pada tahun ini penganjur telah meningkatkan lagi sasaran jumlah pengunjung iaitu seramai 75,000 orang. Jika pada tahun lepas temanya the longer the party, the shorter the dresses, dengan izin Yang di-Pertua, dan temanya pada tahun ini ialah Welcome to the Jungle, now get ready to mumble. Temanya saja sudah memaparkan betapa pesta ini adalah pesta agak liar, pesta hiburan yang tanpa batasan. Dan akhirnya pada tarikh Mac 2014 kita telah menyaksikan 6 orang telah terkorban. Dan salah seorang daripada yang terkorban saya dimaklumkan bahawasanya adalah seorang gadis yang belajar di sebuah IPTA, yang mana keluarganya mengatakan bahawa dia seorang gadis yang baik, tidak ada masalah akhlak, tidak ada masalah sosial. Tetapi atas ajakan kawan-kawan telah pergi ke konsert tersebut dan membuka tudung, walaupun sebelum ini merupakan seorang gadis yang sentiasa bertudung. Itu senario yang berlaku. Dan selepas itu kita telah dimaklumkan dengan pembatalan konsert Twin Towers Live 2014. Alhamdulillah dibatalkan atas beberapa situasi yang berlaku pada hari ini. Dan seterusnya, sekali lagi kita mengucapkan syukur kerana suatu konsert yang juga di peringkat antarabangsa yang sebelum ini diadakan di Colombo, iaitu konsert Live in Colours yang sepatutnya dijadualkan pada 19 April juga telah dibatalkan. Jadi sekiranya kita di Dewan ini ada kesempatan boleh melayari video-video yang memaparkan aksi-aksi di konsert-konsert sebegini, saya kira tidak mungkin sama sekali kita membenarkan anak-anak kita hadir di majlis-majlis sebegini. Dan apatah lagi kita membenarkan masyarakat kita, anak-anak muda kita untuk turut menghadiri program-program sebegini yang begitu sinonim dengan dadah, maksiat, seks bebas, alkohol dan sebagainya. Dan seterusnya, jika kita sorot ke hadapan, kita tengok jadual konsert-konsert yang melibatkan artis-artis luar negara yang akan dianjurkan di Malaysia, terdapat berbelas-belas konsert lagi yang sedang dijadualkan. Dan bila saya bertanya kepada
pihak yang berkenaan bagi tahun 2009 sehingga 2013 telah pun diluluskan sebanyak 381 konsert yang melibatkan artis luar negara di KL, Putrajaya dan Labuan, di mana ia telah mendapat pengecualian duty hiburan sebanyak 42.7 juta di bawah Akta Duty Hiburan 1953, di mana puratanya adalah sebanyak 76 konsert setahun. Jadi inilah apa yang telah dimaksudkan, apa yang telah dilaksanakan demi mencapai Malaysia sebagai sebuah hub muzik antarabangsa. Persoalannya, pertama, muzik antarabangsa begitu sinonim dengan budaya barat, begitu sinonim dengan kebebasan, begitu sinonim dengan alkohol. Adakah kita sanggup menerima budaya-budaya ini semata-mata untuk satu title hub muzik antarabangsa? Yang kedua, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan pihak Kementerian Belia sering memaparkan tentang kebimbangan meruncingnya masalah gejala sosial, masalah kehidupan bebas, masalah arak, masalah dadah di kalangan belia. Tetapi di satu pihak, Kementerian Pelancongan bersetuju untuk menganjurkan program-program begini. Saya kira tidak ada suatu penyelarasan dibuat. Saya kira tidak ada kesinambungan antara apa yang ingin dicapai oleh pihak Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Belia dengan Tourism Malaysia. Sebab program yang berlangsung baru-baru ini adalah dengan kerjasama Tourism Malaysia. Seterusnya, di dalam konsep terbaru baru ini, pihak polis mengatakan bahawa seramai 100 orang anggota polis diletakkan untuk mengawal keadaan sempena music festival tersebut. Anggaran pengunjungnya adalah 75,000 orang. Bermakna, Oleh minta terus kepada soalan. ya. Setujukah YB dengan saya? All works and no play make Jack a dull boy. Jadi I percaya music atau entertainment ini memang keperluan masyarakat dan dibahaskan tada seksual atau saya faham. Ya. Saya ada di peringkat cadangan yang saya ada. Orang ambil dada atau apa seks bebas bukan hanya boleh berlaku di konsert, boleh berlaku di mana-mana. Jadi ini bukan masalah konsert itu, hanya tengok kawalan. Kita mesti look into kawalan aja. Do you agree with me? Thank you. Saya ada cadangan. Cuma saya ingin sebut di sini, apabila kita ingin mencari benda-benda yang kotor, kita banyak dapat di tempat-tempat yang kotor. Tapi kalau kita nak mencari benda-benda yang bersih, seorang individu yang bagus, baik, kita tentu sekali tidak akan mencari di tempat-tempat yang sedemikian. Jika kita perbanyakkan konsert, kita akan menggalakkan berlakunya, kita akan mengundang lebih banyak berlaku masalah. Tetapi sekiranya kita membuat lebih banyak aktiviti-aktiviti yang lebih bermoral, maka kita akan mengundang, kita akan lebih membajai, menyuburkan program-program aktiviti yang lebih bermoral. Memang setiap program ada syarat, setiap perkara ada ditetapkan syarat, tetapi seringkali perlu diakui pihak penguatkuasaan sentiasa mengakui terdapat pelbagai sudut kelemahan daripada penguatkuasaan yang tidak dapat dielakkan. Contoh saya sebut tadi, 100 orang penguatkuasa
dibekalkan untuk penguatkuasaan pada konsert ini. Untuk mengawal disasarkan 75,000 orang pengunjung. Maknanya seorang polis hendaklah mengawal 7,500 orang pengunjung. Mampukah mengawal benda-benda pil yang sebegini kecil untuk diseluduk? Bagi saya,